Adakah ini satu kemenangan besar Malaysia dalam isu tuntutan Kesultanan Sulu yang cuba merampas Sabah melalui undang-undang di Mahkamah Antarabangsa? Keputusan Mahkamah Agung Belanda baru-baru ini menolak tuntutan Sulu sekaligus mengukuhkan kedaulatan Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor menyambut baik keputusan ini, menganggapnya sebagai titik akhir bagi tuntutan tidak sah yang mengancam keselamatan negeri tersebut. Persoalannya, adakah ini benar-benar menamatkan semua cubaan untuk merampas Sabah, atau adakah ia hanya satu fasa dalam perebutan lebih panjang, lebih-lebih lagi dengan situasi geopolitik yang sentiasa berubah? Adakah pihak luar akan terus mencuba? Bagaimana pula peranan kerajaan dalam memastikan bahwa Sabah kekal aman dan berdaulat? Keputusan ini juga menimbulkan persoalan tentang hak dan tuntutan sejarah. Apakah tindakan yang boleh diambil untuk melindungi negeri ini daripada tuntutan yang berasaskan sejarah lampau? Tambahan pula, isu seperti ini membuka pintu kepada diskusi tentang diplomasi dan bagaimana Malaysia boleh lebih proaktif dalam mempertahankan kedudukannya di mata dunia. Pihak Sulu sudah lama menggunakan hujah sejarah untuk menuntut wilayah ini. Tetapi dengan keputusan mahkamah, kita mungkin menyaksikan penutupan satu babak penting. Namun, adakah tuntutan berdasarkan sejarah benar-benar boleh dianggap selesai dengan keputusan undang-undang? Bagaimana kita boleh memastikan bahwa tuntutan serupa tidak akan timbul pada masa hadapan? Rakyat Sabah dan Malaysia mungkin merasa lega dengan kemenangan ini, tetapi kita juga harus bersedia untuk menghadapi cabaran lain yang mungkin datang. Apa yang jelas, Sabah akan terus menjadi wilayah penting bukan hanya untuk Malaysia tetapi juga dalam konteks geopolitik serantau. Adakah negara-negara lain di rantau ini akan mula memperlihatkan minat terhadap isu Sabah? Adakah kita bersedia untuk menghadapi cabaran dari segi pertahanan, ekonomi dan diplomasi? Ini adalah masa untuk kita memperkukuh kedudukan Sabah dalam Malaysia sambil memastikan bahawa kedaulatannya tidak akan dipersoalkan lagi pada masa depan. Keputusan ini merupakan kemenangan besar, tetapi ia juga menandakan keperluan untuk kita terus berwaspada terhadap ancaman luaran. Sabah sudah banyak berkorban dan rakyatnya berhak untuk hidup dalam keamanan tanpa ancaman luar yang berterusan. Adakah kerajaan negeri dan persekutuan akan mengambil langkah lebih agresif untuk melindungi negeri ini? Bagaimana pula peranan ASEAN dalam membantu menyelesaikan konflik ini dengan cara yang lebih diplomatik dan adil? Semua soalan ini memerlukan perhatian serius, kerana isu tuntutan kata Sabah tidak hanya melibatkan undang-undang, tetapi ia juga melibatkan kedaulatan negara dan keharmonian rantau.